Assalamualaikum guys, bersama Fira Fandi dan of course Mazila Sigai dalam Borak Taxi Peng Work From Home. Masih lagi kita dalam fasa bekerja dari rumah. Sama hitam kita doa Mazila itu. Apa khabar Mazila Sigai? Khabar baik Fir. Apa khabar Fir? Hari ini hari Selasa. Bagus Alhamdulillah. Aku sikit benda aku respect kau Mazila. Walaupun kita work from home, tapi kau tetap seperti kedak berada dekat studio ataupun office. Of course lah, effort. Walaupun kerja dari rumah. Ui, dahsyat lah Mazila tu. Anak perempuan nak selalu orang lelaki tu simple. Terus terang aku sepanjang kita PKP apa semua, work from home and so on, ada sektor masih belum buka, especially salon, barber. Aku gunting rambut impun tau. So kau nak madah kau gunting rambut lah tu. Asyik dah. Dah 2 hari dah. Ayahan lepas. Kau nang pandai gunting dia pun ke atau kau nang dapat nak tahan dah rambut kau panjang? So kau ambil inisiatif dia pun aku gunting. Bahagian tepi tu punya panjang, aku siap dapat tahan. Aku cap. Nya kedak macam tu nak. Yes. Mengarir kau pakai. Mengarir betul lah. Alright, guys. Hari tu kita akan bersama dengan tetamu kita. Masih lagi orang Sabah. Mari kita bersama dengan Adam Syamil dari Sabah. Hari tu kita akan bersama dengan seorang penyanyi finalis untuk TV Stars malam tu, iaitu Fanzi. Pun berasal daripada KK Sabah. Betul tu Fi. Kita menyatukan Sarawak dan Sabah. Tak apalah, dia negara jiran, kita saling promote each other lah. Negeri jiran. Negeri jiran, okay. Negara jiran pula. So, kita teruskan dengan benda-benda yang viral dan trending. What is on the news today, Mazila Sigai? Okay Fir, para penonton, video pertama yang Zel nak sharekan, yang ni video ni dikongsikan kerana terdapat seorang bapa ni, dia sibuk dia cari anak dia. Sekali tutup dia jumpa anak dia ni nak panjat. So kita tengoklah VT. Mana budak ni pergi? Dia panjat apa? Kasya, mana dia pergi? Ya Allah, ya Tuhanku. Adik, hang kalau jatuh lagi hang tak mendapat apa, aku yang mendapat. Hang turun. Ya Allah, ya Tuhanku, menjadi jadi, makin lepas makin duk jadi. Amboi. Pergi duduk rumah mengasuh. Tapi anak dia berani lah Fir sampai panjat gate pintu kot. Berani satu hal lah. Untuk orang yang bergelar seorang ayah tak macam aku, ada anak kecil macam ni. Boleh gugur jantung tu seorang anak kau keadaan macam ni. Betul lah. Mungkin bagi kita si tinggi, tapi bagi ialah kanak-kanak dalam ketinggian kita si minta lah, tapi mengugur minta jauh lah, bahayalah. Pantau lah anak-anak kadang. Bukan salah mak bapak masalah. Sebab anak-anak tu dia lebih cepat tu. Kita leka 20 saat, setidaknya dah laju dah melesap. Ya, tapi Fir, aku tengok Mima ni dia jenis anak yang baik lah. Dia diam je, dia dengar cakap mak bapak dia. Dengar bapak lah. Tak, dia macam mak. Alright. Next story. Next. Terbaru, selepas Anik Suhair, aku pun tak tahu nak sebut nama dia ni, Anik Suhair. Dia ni upload satu foto dia di Instagram. So selepas dia upload gambar dia dengan adik-beradik dia yang lain, netizen banyak meninggalkan komen-komen. Dia tinggalkan komen-komen yang positif lah, cakap adik-beradik diorang ni kelihatan sangat, apa orang panggil tu, comel. Dan peminat pun menggelarkan diorang sebagai cute sibling. Oh, handsome lah. Comel-comel lah. Tapi aku rasa famous ni sebab abang dia. Kau rasa comel sih adik-beradik di mata kau? Comel lah. Masa kecil comel lah. Dah besar? Kau macam tak semangat je, mentang-mentang adik-beradik dia semua lelaki. Kau tengok pun. Okay, aku antara adik-beradik yang suka Saint Rose. Ya, bukan main bong main bong boleh juga. Mana kata kau lah, Fir. Sigai selalu Sigai.
bapak aku boleh. Cerita seterusnya. Cerita seterusnya, kau tahulah kita ni masih dalam fasa divaksinasi, masih menerima vaksin. So baru-baru ni ada satu video yang memaparkan seorang lelaki ni dia takut jarum. So jom kita tengok telatah dia masa dia kena injection ni. Saya makan ni kita tak masuk je bang. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya bu ya betul. Ya. Tak tegang. Tak tegang. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yasma'u indahu illa bi yadihi yawadu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah. Allahu akbar. Hilang kejantanan ni. Ya Allah. Apa tu? Biasalah Fir, bukan setengah orang ni dia ada fobia dia dekat sesuatu kan. Bahaya Mazila. Bahaya kau goyang sebenarnya jarum patah. Dia jarum. Itulah Fir. Takutnya makin jarum jahit lah lepas ya cucuk. Kau rasa spesies macam ni kau tumbuk je dia bila pengsan lepas tu kau cucuk dia. Oh, gak tumbuk. Gurau je. Pakai jarum peniti lah. Okey. Aduh, macam-macam kan. Lepas tu Mazila Zigai kembali ada cerita lain yang akan kongsikan guys. Alright. Borak Desi Bank. We'll be right back. Guys, kembali lagi dalam Borak Desi Bank. Terima kasih kerana masih setia menonton di TVS saluran 1, Dodo Astro dan My TV. Untuk peringatan kita semua, malam tu jangan lupa untuk menonton konsert akhir TV Stars pada jam 8.30 malam. Of course di TVS. Antara finalis kita malam tu, kita ada Jasper, kita ada Jali, kita ada Angel, ada Andre dan Fanzi. Persaingan sengit lah malam tu kan Fir. Untuk lokal Sarawak hanya Jali dan Jasper. Yang lain dari masing-masing dari Sabah, Indonesia. Sabah, Filipin. Yes. Malam tu guys. Macam kau lah Fir, personally lah kau pilih siapa? Kau target siapa? Pak Yudi. Pak Yudi tak payah ada OG. Okay. Alright. Kita nak sambung borak kita. Mazila Zigai. What is on the news Okay today? Fir. Sebuah video baru-baru ni dia tular, dia memaparkan seorang lelaki ni dia meluahkan kekecewaan apabila dia terlupa dia tengah syok-syok bersantai berjemur dekat belakang rumah dia. Dia masih memakai pelitup muka. Oh. Jom kita tengok VT. So I'm out sunbathing in the garden yesterday and I forgot to take my face mask off. I'm really not happy, guys. How am I meant to go to work like this? Ui. Sampai berbekas. Oh, sebab yalah kita tahulah Mat Saleh tu memang suka nak Tanning. sunbathing. Sunbathing, suntanning. Sayang matahari tu. Macam aku hari-hari sunbathing, bathing. Mana boleh, kau patut duduk kat rumah bagi contoh yang baik. Jangan keluar. Kadang nak pergi ke kedai, beli barang, keperluan. Mudah diam di rumah, saya dah beras. Saya kan nak makan. Okey lah. Kita cakap sunbathing tadi. Cerita seterusnya. Cerita seterusnya, mungkin kau kenal lah entrepreneur muda ni yang bernama Marsha Mashita. Dia dah menjalankan perniagaan yang diusahakan bersama ibu dia. So dia ni penyanyi? Nya salah seorang penyanyi juga, Marsha Mashita. Aku baru tahulah. Terima kasih untuk infonya itu. So dia ni gigih lah mempromosikan dia punya biskut. So kita nak tengoklah video-video ni. Jom kita support dia.
Hai guys, Assalamualaikum. Ni dia kita baru restock lah kita punya biskut Moha Batin fresh lagi ni. Hampa kena cepat grab. Sebab Moha Batin ni memang kami buat limited lah. Sebab lah ni dia punya stok balang pun problem sikit, kekurangan stok. Jadi kalau habis dah balang kami, memang kami akan bubur sold out lah. So hampa yang nak grab, kena grab cepat. Okay, yang mana nak repeat order, yang mana baru nak try, boleh order dekat Shopee Delice by Masya. Ataupun yang tak ada Shopee, boleh WhatsApp terus nombor 011116704449. Murah jampa RM35. Semua RM35. Tak nak gemuk. Biskut Moha Batin, aiskrim seperti coklat cookies pun. Terima kasih. Masya Masyitah tu, nya ada 2 buah rumah di usia. Wow. Masih muda-muda dah dapat 2 buah rumah Rumah pertama yang beli sewaktu usia yang sisa tu 19 tahun kah? Lebih kurang macam mana lah. Itulah rezeki setiap orang kan, Fir. Masih dengan realiti kanak-kanaknya menang. Dia memang dah bermula daripada usia memang awal. 12-13 tahun lagi. Dia dah champion juara. Duit memang dah banyak tam ya. Banyak show and so on. Masya Masyitah tu. Dia memang antara yang sebabnya baik dengan kedua orang tuanya bah. And then dia pun humble. Walaupun macam yang kau cakap tadi tu, dia dah mencapai kejayaan dekat certain dia punya career. Tapi dia still juga buat kuih, biskut. Betul. Masih lagi bekerja keras. Nak malu apa? Respect lah. Umur 21 tahun dah mencapai banyak kejayaan. Betul lah. Macam betul lah. Betul lah. Kau nak ambil hati dia ke? Tak lah. Cerita seterusnya. Cerita seterusnya. Yang ni mengenai hasil seni Arca Halimunan. Kau tahu tak harga dia dilelong? Arca tu diberi nama I Am. Cuba kau tekan harga dia berapa? Arca Halimunan. Kau tengok yang kosong-kosong macam tu. Cuba kau tekan berapa harga dia? Saya dah harga lah. Bukannya ada apa-apa pun dalamnya. Kau salah besar. Harga dia RM75,000. Ianya dicipta oleh seorang artis yang berasal daripada Itali iaitu Salvatore Garau. Apa yang dalamnya? Kosong je kadang-kadang aku. Sebab tu dia diberi nama Arca Halimunan. I Am. Allah. Okey, aku nak beli akuarium kosong dekat Imat. Dan aku jual dengan harga RM50 sekalipun. Saya dah nak beli. Mun aku madah tu adalah Arca Halimunan. Mungkin aku nak tumpu lah. Kena suit, kena tumbuk asal aku. Itulah Fir, kau tahu lah orang kat luar tu banyak benda yang pelik-pelik pun still jualan support certain. Iya. Seni katanya. Okay, it's okay. Ada lagi cerita Mazila? Tak ada. Cukup lah berita viral hari ni. Kita nak bagi laluan dekat kita punya guest. Yes, lepas tu guys, kembalinya. Selepas kita berehat, lepas tu kita akan bersama dengan Fanzi, seorang finalis untuk TV Stars yang akan beraksi pada malam tu. Okay, kita akan berehat sebentar. Borak Teh Peng. We'll be right back. Guys, kembali lagi dalam Borak Teh Peng guys. So, hari tu Selasa. Bahang kian terasa Mazila Sigai. Betul. Pasal TV Stars. Malam tu merupakan konsert akhir untuk TV Stars yang rasanya dah bersiaran hampir 3 bulan dah. Betul tu Fir. So malam ni Kian merasalah bahang-bahang dia nak tahu siapa final. Betul. Malam tu kita akan tahu siapakah pemenang. Sebab finalis kita dah tahu dah. Finalis kita ada Jali, kita ada Jasper, kita ada Andre, kita ada Angel dan kita ada wakil tunggal dari Sabah bah. So tak mau masa kita nak jemput
Fanzi. Hai. Hai Fanzi. Hello, apa kabar kamu semua? Apa kabar orang Sabah? Kabar Bagus baik. kan di sana? Bagus. Sehat, alhamdulillah. Mantap bah kau. Sampai final. Boleh bakal bah kau. Boleh bakal kau. Oh. Wow. Satu-satunya wakil tunggal daripada Sabah dan menambah lagi bilangan wakil daripada Borneo ni. Untuk TV Stars. Okey, pertama sekali kita nak ucapkan tahniah lah. Malam ini merupakan konsert akhir. Sorry mengganggu kau sebab ini persiapan untuk kau dari segi mental apa semua memang yalah kita mau bagi kau ketawa-ketawa sikit siang hari. Okey, first of all, aku tahu kau rasa gembira. Kau rasa gembira sebab dapat masuk final. Tetapi perasaan lain. Maksud aku, kau rasa malam ni kau boleh jadi juara ke? Macam mana mau cakap tu? Susah juga mau yakin kalau dapat jadi juara malam ni sebab peserta lain pun semua hebat-hebat. Saya paling takut dengan Jasper sebab dia punya suara memang kita tahu range dia sangat besar. Tone suara Andre cantik. Jali dia ada dia punya keistimewaan sendiri juga. And Angel power vocal dari Philippines. Jadi macam mau cakap confident sangat pun tidak juga. Tapi apa-apa pun saya berharap semoga kalau ada peluang menang tu adalah mudah-mudahan. Amin. Sebab semua malam ni, semua peserta-peserta dia hebat-hebat belaka. So macam dari untuk Fanzi sendirilah, preparation yang Fanzi dah buat sepanjang Fanzi menuju ke arah final ni. Preparation mostly dari segi vokal lah. Sebab dari segi vokal. Sebab pertandingan ni dia macam dia motu vokal lah rasanya macam tu. Sebab kita buat dari rumah kan sendiri dari tempat masing-masing. Jadi macam aspek-aspek lain tu kita tidak boleh fokus sangat. Yang kita boleh fokus betul-betul ada dari segi vokal sahajalah. Jadi sekarang ni preparation lebih kepada jaga kesihatan. Walaupun sekarang ada batuk-batuk sikit. Macam serak-serak sikit. Tapi kita tetap macam berusaha untuk kasih jaga dia sepenuhnya supaya performance nanti akan lebih bagus. Mudah-mudahan lah. Mintalah tips daripada Cikgu Dewi macam mana nak jaga suara. Cikgu Dewi memang dia sentiasa bagi tips pasal macam mana cara jaga suara dan dia bagi juga tips macam mana cara untuk mungkin bagi lagu tu ataupun performance tu jadi lebih mantap. So thank you Cikgu Dewi sebab sentiasa bagi tips dan motivation kepada semua peserta TV Stars. Sebenarnya nervous ni. Okay. Ada tak semasa Fanzi dalam TV Stars, ada tak orang bilang yang kau punya muka sama macam Anding AF? Waktu mula-mula jumpa buat live session dengan production semua tu kan, ada orang nampak macam muka Anding lah. But then lepas tu bila kita orang kumpul sama-sama kan, and then Jasper pun ada juga, jadi diorang pun tukar balik macam muka Jasper lah diorang cakap balik. Tapi saya rasa tu pasal kami dua pakai braces jadi nampak macam serupa. Tapi sebelum ni memang ada beberapa orang cakap muka saya macam Anding lah. I don't know sama ataupun tidak, tapi entah mungkin kalau sudah lebih daripada 1-2 orang yang cakap tu mungkin ada persamaan lah kan. Betul lah ya. Tapi Anding Malumlah dalam dunia kita ada 7 pelanduk serupa. Kononnya. Jadi ada iras dia lah Fir. Kita mau tolak sekejap pasal TV Stars. Kita sekarang mau tanya pasal Fanzi sendiri. Apa yang Fanzi lakukan di Sabah pada masa sekarang? Adakah Fanzi seorang penyanyi sepenuh masa ataupun Fanzi punya kerja lain kah? Okey, sebenarnya saya ni seorang guru. Wow. Guru mengajar di sekolah menengah. Tapi sekarang ni memandangkan PKP kan. Jadi semua work from home. Jadi saya mengajar dari rumah sajalah. Gitu. So Fanzi mengajar subjek apa di sekolah? Muzik kah atau memang bidang yang lain sekali pembelajaran? Subjek bahasa Inggris. Bahasa Inggris. So
banyaklah anak murid Fanzi ni support Fanzi apabila diorang tahu Fanzi menyertai TV Stars program reality di Sarawak. Ada juga lah terima beberapa DM message daripada pelajar-pelajar cakap good luck macam tu. So rasa macam sweet juga diorang ni kan. Wish good luck dengan cikgu diorang. Personally, yang ni adalah competition yang pertama kali atau Fanzi pernah menyertai competition sebelum ni? Sebenarnya saya ada ikut beberapa competition sebelum ni. Waktu masih musim-musim belajar dulu kan, saya rajin juga ikut competition. Macam kalau di Semenanjung, saya pernah ikut WCOPA, the World Championships of Performing Arts. Pernah juga pergi audition untuk contohnya what's the title of the competition? Lupa lah, ada pula beberapa competition kan pernah juga join tapi tidak masuk lah. Jadi macam saya bila balik Sabah, saya join pertandingan di Sabah sejak lah. Contohnya macam ada satu pertandingan di Sabah tu yang kira sangat-sangat besar lah di Sabah. Nama dia pertandingan Sugandoi dan dia diadakan setiap tahun pada bulan 5 semasa pesta menuai, pesta Kaamatan. Okay, so saya join tu, saya menang pertandingan tu pada 2016. Jadi rasanya macam setakat ni pertandingan terbesar yang saya join. Saya anggap itulah pada tahun 2016 tu. And then tahun ni 2021 pula ada dapat peluang untuk ikut TV Stars. So sebenarnya lama saya tidak ikut pertandingan setelah menang pertandingan Sugandai 2016 tu kan. TV Stars ni adalah kira macam pertandingan pertama selepas 2016 tu. So memang dia kira macam sudah 4 tahun ke 5 tahun lah. Ya, begitu. Jadi lama ikut pertandingan kan. Jadi macam bila ikut pertandingan ni dia rasa lain macam sikit macam nervous macam dulu-dulu juga balik. Lama dia rasa nervous begini. Ya. Okey. So lepas ni kita mau tanya lagi dengan Fanzi dengan lebih lanjut mengenai dengan Fanzi punya apa kata orang sisi kehidupan lain lah. Mungkin ada yang belum kenal Fanzi dengan lebih rapat, baru-baru kenal sudah masuk final. Okey, kita nak berehat sekejap Fanzi. Lepas ni kita akan bersama dengan Fanzi Ruji, finalis untuk TV Stars Malam guys. Don't go anywhere. Borak Desi Peng. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar dibuai angan dalam tidur dan hayalan, aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, amat mencintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencinta sedetik lebih selepas selamanya. Cinta sedetik lebih
selamanya. Hi everybody, my name is Fanzi Ruji. I am from the district of Ranau, Sabah. I'm a teacher and a singer. Today I am going to tell you a bit about myself, what I do every day, my favorite activities and everything so that we can get to know each other a little bit closer. My usual activities every day: in the morning, I go to work. But right now, since we are in the middle of a pandemic, we are instructed to work from home. So every day I conduct online classes with my students. I love singing so much. I started singing at a very young age, but I never liked to sing in front of people. I was always so shy. I started joining competitions later on in my teenage years. My proudest moment in singing was in 2016 when I won the Sugandoi Kamatan competition in Sabah. Sugandoi competition is the most prestigious singing competition in Sabah, which is held every year in the month of May during the Harvest Festival. Winning Sugandoi Kamatan opened a lot of doors for me, especially in the music scene in Sabah. As of now, I'm focusing on my YouTube channel. I make song covers, and that's how I got noticed by Judika. Biasanya orang turun setengah. Aku juga kadang kalau udah perform tuh karena udah kecapean aku turun di setengah. Dia main di original song dan dia juga nggak pakai head voice. Dia push, dia punya suara. Buat saya sih, ini Fanzi Ruji. Sebenarnya aku udah pernah dengar dia nyanyi. Waktu aku bikin acara cover laguku yang tersedia. Ji. Dengarlah sayangku, biar yang lain cari. Kau yang ada di hati, kau yang ada di hati. Tuhan kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati, selama jaga dirimu. Guys, kembali lagi dalam Borak Teh Sipeng. Yes, kita masih lagi bersama dengan finalis untuk TV Star semalam tu guys. Jam 9 malam di 122 Astro dan MyTV. Yes, of course. Jangan lupa untuk menonton malam tu. Dan salah seorang finalisnya kita ada Fanzi Ruji yang berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Macam di KK semuanya. Ada di KK. Tahu lagu tu? Mantap. Sejujurnya Fanzi, saya pernah tinggal di KK lebih daripada 3 bulan dulu. Sewaktu ada syuting drama lah. Pernah duduk di KK, pernah berkelana sehingga ke Sandakan, ke Sepilok. Wow. Rasanya kan? Fir ni, panggil Fir lah kan? Rasanya Fir ni kan lagi banyak menjelajah Sabah banding saya sendiri. Sebab saya paling jauh, saya pun paling-paling kawasan KK dan saya punya daerah sendiri Ranau saja kan. Yang macam Fir sudah pergi Sandakan semua tu. Maksudnya perjalanan Fir lagi jauh dari saya lah. Dulu, okey. Ni siapa penduduk Sabah sebenarnya ni? Kalau saya tak tahulah sekarang macam mana keadaan landscape geografi di KK.
Tapi kalau diberi peluang untuk driving di KK, saya mungkin masih boleh sebab hafal jalan dekat KK. Okay. 3 bulan tapi. Bila last datang KK? Last bila? Saya rasa dalam pertengahan tahun 2014-15 macam itulah. Oh, ada Ini lama sudah tu. Ada perbezaan lah. Mungkin kena datang Ketara balik dan lah. request balik. Betul lah tu. Banyak rindu lah. Sumandak rindu Sumandak pula. Banyak rindu ke Sumandak lah. Ya, dan mungkin ada Sumandak ni kat Sabah ni 3 bulan kat sana. Okey. Aku banyak ni. Aku banyak member di Sabah lah Mazela. AB Cornelis adalah salah seorang member dekat Sabah. Noni, banyaklah. Lagi banyak jugalah member-member yang ada dekat Sabah sana. Okey, so sekarang kita tanya dengan Fanzi lah. Okey, apakah cabaran utama macam Fanzi bila menyertai TV Stars? Kan sekarang ni TV Stars adalah rancangan reality berkonsepkan online. Fanzi berada di rumah sendiri, jauh daripada Kuching, Sarawak. So what is the biggest challenge apabila setiap kali mau rekod lagu, setiap kali mau buat konsert? What is the biggest, Fanzi? The biggest challenge sebenarnya lebih kepada macam menyediakan semua setup untuk recording performance tu kan. Sebab saya di rumah satu orang, jadi semuanya kena buat sendiri macam tu. So usually macam mana diorang record is waktu record tu pihak production akan bagi masa 1 hour untuk record performance macam tu kan. And then diorang pun akan memerhati juga secara maya macam ni. And then kita kena pastikan lah yang everything is perfect. Kadang-kadang di rumah ni kalau recording kan dia ada bunyi bising dari luar. So macam stresnya. So kita kena relax dulu. Okay, tunggu bunyi tu berhenti dulu. And then bila mau start balik tiba ada ketuk-ketuk lagi di atas. So dia punya challenge is more to benda-benda yang macam tu. Sebab benda-benda kecil lah, benda-benda remeh. Benda-benda yang bunyi yang luar macam tu yang mengganggu proses rakaman tu. Sebenarnya dari segi benda-benda lain sebenarnya dia agak mudah juga sebab dia buat online, kita tidak perlu pergi sana, pergi di studio di Kuching untuk buat record semua kan. Jadi sebenarnya senang tapi at the same time dia susah juga disebabkan faktor-faktor macam luaran macam yang saya cakap tadi itulah. Dia punya challenge gitu. So kadang-kadang dia mengganggu minda kan, lepas tu kita mau nyanyi balik dia jadi macam mood tu dah hilang. Mood tu hilang sudah. So dia lebih kepada macam itulah challenge dia. Tapi kalau contoh bukan dalam pandemik COVID-19, mungkin kita sudah terbangkan Fanzi dah ke Sarawak. Betul tu, Fir. Masa ni. Kalau ni bukan pandemik kan. Masanya lah. Dah lah, nak final kan. Fanzi pernah datang ke Kuching? Pernah sekali. Waktu tu saya datang Kuching untuk ikut pertandingan bowling. Bila tu? Fanzi pemain bowling juga ke? Main. Saya join tournament bowling di mana tu? Apa nama tempat bowling yang besar tu yang dia macam gudang sikit tu? Megaland. Di Megalands. Megalands kah? Apa nama tempat itu? Bandar? Bukan bandar. Lupa. Lama sudah macam Batu Kawah, Imam. Batu Kawah, yes. Batu Kawah. Bila tu? Di sana lah. Tahun bila tu macam 4 years ago, 5 years ago. Lebih kurang sama macam kita jugalah. Kenapa? Kau wakil Sabah kah? Salah seorang pemain bowling mewakili Sabah lah. Untuk Wah, pemain bowling negara lah ni. Bukan negara. Pemain bowling Sabah lah ni. Wakil negeri. Dekat TVS, kita ada salah seorang bekas pemain 10 pin bowling negara. Jonathan Ding. Jonathan Ding. Dia sekarang adalah host untuk TVS. Dia dulu merupakan bekas pemain bowling negara. Seangkatan dengan dia tapi sudah pension sudah, tidak diguna orang lagi sudah. Okey. Tidaklah. Okey. Tapi skill tu masih ada. Skill masih ada. Dia masih hebat dia. Okey. So sekarang ni kita tanya Fanzi lah. Saya daripada Fanzi yang kita nampak di kaca TV, apakah sisi lain Fanzi Ruji? Adakah Fanzi ni kalau selain menyanyi, adakah jenis yang suka memasak kah? Saya tengok Fanzi jenis yang
saya rasa jenis suka mengemas rumah ni daripada rupa ni. Saya tengok jadi seorang yang pembersih saya rasa. Betul? Wow. Saya tekak saja. Kita tunggu dulu jawapan dia. Mungkin kita akan terkejut dengan jawapan dia. Tapi betul lah sebenarnya Fir, betul-betul. Sebab saya banyak masa di rumah kan. Jadi ambil masa tu kalau bosan ke apa, saya ambil peluang tu untuk kemas-kemas, sapu-sapu, cuci tandas. Macam itulah yang macam kerja-kerja rumah sebab just untuk kasih isi masa tu. And then saya ada 2 ekor kucing juga. So saya sentiasa spend time dengan kucing-kucing. Memang kalau kedengaran kan macam sangat jenis orang yang sangat loner kan. Oh, tidak juga. Lagi-lagi time PKP macam ni kan semua orang jadi loner. Ya. Betul. Masak kalau pasal masak tidak berapa sebenarnya. Saya pandai masak Maggi je. Oh ya. Salah tafsiran katanya. Tapi usually memang yang mengemas tu yes. Dan kalau most of the time memang saya suka berada di bilik saya yang saya panggil studio ni untuk rakam-rakam lagu, buat cover macam tu. Selain daripada kalau hari-hari biasa saya kerja sebagai guru kan. So basically itulah aktiviti saya. Kalau selain daripada guru, aktiviti di rumah, mengemas rumah, buat cover, macam itulah. Macam mana sekarang Fadzi dalam keadaan ialah kita mengalami pandemik, kita bercerita pasal skop sebagai seorang guru lah. Fadzi rasa pembelajaran secara online membantu seperti pembelajaran yang sedia kala sebelum ini tidak? Itu kita tanya review dari Fadzi. Okey, bagi sudut pandangan seorang guru macam saya kan, saya sebenarnya lebih prefer mengajar secara face to face. Sebab online ni dia macam susah sikit, kita tidak boleh tengok pelajar tu buat apa di seberang sana kan. Jadi susah sikit untuk kita just mengharapkan orang punya reply, kita just mengharapkan yang dorang buat apa, dorang buat apa yang disuruh melalui online tu. Tapi kalau kita di kelas, kita boleh pantau dorang betul-betul. Jadi dari segi itu saya rasa macam pembelajaran secara face to face sebenarnya lebih berkesan bagi diri saya lah. Tapi mungkin ada juga guru-guru lain yang lebih prefer PDPR macam ni kan, yang online. Tapi bagi saya personally memang saya lebih prefer yang mengajar secara face to face lah. Dia lebih senang dan lebih macam mana rasanya efektif. Betul lah. Okey, so sebelum kita nak berakhir, kita nak membuka peluang kepada Fanzi untuk memberi ucapan apa-apalah kepada peminat, penyokong, kepada tim produksi TV Stars, kepada penonton-penonton TVS. Boleh seru supaya menonton konsert akhir TV Stars malam ini. Kita buka peluang, Fanzi. Okey, kepada semua penonton TVS, kepada semua kawan-kawan saya, kepada semua family dan sesiapa sahaja yang menonton, jangan lupa tengok konsert final TV Stars pada pukul 8.30 malam ni. Kejap lagi kan, nanti malam. Alright, saksikan kami semua berentak untuk merebut juara TV Stars. Dan pada malam ni, siapa-siapa menang pun saya rasa sangat deserve. Yang penting semua sudah membuat yang terbaik dan saya harap kepada semua kawan-kawan di luar sana dan juga semua peminat-peminat TV Stars jangan lupa untuk sentiasa support kami semua peserta walaupun rancangan ini sudah berakhir. Dan terima kasih kepada semua yang sentiasa support kami orang. Thank you very much. Teringinlah nak tengok nanti TV Stars Reunion. Semua bersatu tetapi diterbangkan di Kuching, Sarawak. Teringin nak tengok. Ya, saya pun mau juga. Amin. Macam mau juga pergi Sarawak gitu kan, mau jumpa peserta yang lain. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan selepas. Nanti saya cakap dengan bos. Okay? Cakap. Thank you. Thank you Fanzi. Thank you Fanzi. Sama maju jaya. Thank you. Alright. Good luck guys, for tonight. Good luck. Good luck. Thank you. Dan guys, esok hari kita akan kembali seperti biasa dalam Borak Nasi Peng. Kita nak ucapkan good luck kepada Fanzi dan ke semua peserta TV Stars menonton. Guys, jangan lupa untuk menonton konsert akhir TV Stars Okor TVS untuk jam 8.30 malam. Alright, kita masih belum menang. Stay safe, stay hygienic, stay at home guys. Jumpa esok hari Borak Nasi Peng. Nasi Peng. Bye.